Lawatan Presiden Jerman buka lembaran baru kerjasama lebih erat Kuala Lumpur, Berlin. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Chinasami, berita tengah malam. Hubungan antara Malaysia dan Jerman diyakini akan terus berkembang secara progresif. Titah Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, lawatan bersejarah itu juga telah membuka peluang baru kerjasama lebih erat antara kedua negara. Titah baginda, hubungan diplomatik yang lama terjalin telah mencambahkan pelbagai sektor termasuk bidang automotif, bioteknologi, teknologi maklumat dan pendidikan. Sesungguhnya Malaysia amat menitikberatkan interaksi aktif dan hubungan yang positif dengan Jerman. Hubungan itu better dan Raja Pemaisuri Agong berharap semoga lawatan bersejarah ini akan membuka peluang yang baru untuk kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua negara. Semoga kerjasama di antara Malaysia dan Jerman akan meningkatkan potensi penuh kedua negara dan menyumbang kepada kemakmuran serantau serta rakyat di kedua-dua negara. Baginda bertitah dalam Majlis Jamuan Negara sempena lawatan rasmi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan isterinya Elke Budebender di Istana Negara. Hadir sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan isteri. Steinmeier yang dalam rangka lawatan ke Malaysia tiba pada Khamis untuk lawatan kerja rasmi selama 3 hari. Lawatan negara terakhir yang melibatkan Presiden Jerman ke Malaysia adalah 26 tahun yang lalu pada April 1997. Jerman merupakan rakan dagang terbesar Malaysia di kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Terdahulu, Presiden Steinmeier diberikan sambutan negara di dataran Parlimen pada 11 siangnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan menyambut ketibaan beliau. Turut hadir Perdana Menteri dan 2 timbalannya. Upacara dimulakan dengan alunan lagu kebangsaan kedua-dua negara oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja Kem Sungai Besi. Istiadat teruskan dengan 21 das tembakan meriam. Steinmeier kemudian memeriksa kawalan kehormat Batalion Pertama RAMD. Beliau seterusnya diperkenalkan kepada anggota Jemaah Menteri dan perwakilan diplomatik asing. Jadual lawatan Presiden Frank-Walter Steinmeier dimulakan dengan perbincangan 4 mata dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait hal bersangkutan kedua negara. Antara yang disentuh kerjasama pelaburan, ekonomi, perubahan iklim termasuk Islamofobia. Dalam sidang media bersama selepas itu, Perdana Menteri memaklumkan kunjungan rakan sejawatannya itu sangat signifikan melangkaui hubungan dua hala. Germany, of course, is an important partner. You have invested for the last half a century, and particularly in my state, Penang, but now extending to the entire country. And one of your companies have just announced and informed me that there is an extended investment, new investment in Johor. We did discuss issues like climate, concerns about what I had expressed about Islamophobia among the growing fascism in some parts of Europe and the West, and with your enormous experience
as Foreign Minister understanding the world, I believe your presence here has given us immense advantage and assistance. Presiden Steinmeier turut mengakui kestabilan dan kemajuan Malaysia menjadi faktor penarik untuk meningkatkan pelaburan dua hala. Sehubungan itu, Berlin berhasrat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Kuala Lumpur ke tahap lebih baik. Minister, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Empfang, den Sie uns hier bereitet haben. Ich freue mich wirklich, hier in Kuala Lumpur zu sein. Das ist meine dritte Reise binnen eines Jahres hier in die Indo-Pazifik-Südostasien-Region. Eine wichtige Region und ganz besonders wichtig für uns ist Malaysia. Ihr Land, das habe ich eben in unserem Gespräch gesagt, hat sich zu einem Schlüsselpartner für uns in wirtschaftlicher Hinsicht entwickelt. Wir wollen diese Zusammenarbeit intensivieren. Das haben wir heute miteinander besprochen. Die Art und Weise, wie wir gut funktionierende wirtschaftliche Beziehungen mit 700 Unternehmen, die bereits investiert sind, hier in Malaysia mit 65.000 Arbeitnehmern, die bei deutschen Unternehmen in Malaysia beschäftigt sind, wie wir diese wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen können und wie wir daraus Benefit ziehen, wie wir daraus noch bessere und dichtere politische Beziehungen machen können. Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia mahu Jerman mengetengahkan isu sekatan dan halangan perdagangan terhadap produk sawit ke negara kesatuan Eropah. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan empat mata kedua-dua pemimpin tersebut. Our concern is also the issue of palm oil, EU deforestation-free products regulation will need to be reviewed together. As you know, we have encountered some difficulties in a series of negotiations with EU because of the conditionalities and imposed on us. I said to do justice to this region, we have taken all necessary measures, reforestation, protect the environment, no inclusion into the pit soil. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyatakan hasrat syarikat minyak Malaysia Petronas bagi meneroka potensi membekalkan gas asli cecair LNG ke Jerman dan EU mulai 2025 dan seterusnya. Ia sampaikan kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dengan keupayaan syarikat Petronas sebagai salah satu pembekal gas asli cecair LNG terbesar di Asia Tenggara. Petronas, of course, expressed its interest in expanding its export of LNG to Germany, and I have appealed to the Excellency the President to do whatever he can to make sure that we enhance bilateral relations in all fields. Lawatan ini adalah yang pertama oleh Presiden Jerman ke Malaysia dalam tempoh 26 tahun. Ia antara lain tanda komitmen kedua-dua negara bagi memperkukuh hubungan yang telah terjalin sejak 66 tahun lalu. Sementara itu, pendekatan yang aman dan jelas akan terus diambil Malaysia dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Selaku negara ASEAN, prinsip zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN kekal diamalkan. China is of course our important neighbor and important trading partner, and will continue to have good bilateral relations with the United States, Europe, and China, because I think for us, for Malaysia and ASEAN, we take a position of peace and neutrality. Although as a democracy and a firm believer in democratic accountability, we do express our views in an appropriate manner. But our focus with China is mainly trade, investments, and to maintain a peaceful
arrangement in the region. Kehadiran Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier membuktikan pengiktirafan dunia terhadap konsep holistik yang cuba diterapkan dalam Malaysia Madani. Malah ia membuka jalur baru keterbukaan dialog, kesatuan pemikiran meski berbeza pendapat demi mencapai satu tujuan melihat kelestarian sejagat. Selepas hampir 26 tahun ke Malaysia, menunjukkan bahawa Jerman committed untuk terus melakukan pengukuhan, memperhebatkan dan juga memastikan hubungan itu dapat meningkatkan lagi kedudukan Malaysia sebagai rakan dagangan terpenting Jerman dalam konteks negara kesatuan Eropah, di mana kita melihat peningkatan hampir 10.9% ke atas konteks dagangan di antara Malaysia dan Jerman. Itu menunjukkan bahawa Jerman menghargai dan juga melihat Malaysia berpotensi besar untuk meneruskan keberikatan dagangan sesama dua buah negara ini. Kerjasama bilateral Malaysia dengan Jerman merupakan keuntungan dua hala yang harus diteruskan. Dan kita perhatikan kunjungan Presiden Jerman ke Putrajaya selama lebih 26 tahun. Ini kali pertama menunjukkan komitmen yang akan terus mengukuh. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 ni lah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu Rahmah ni menyeluruh lah ke seluruh negara. Baik, Direktori Senarai 512 premis makanan yang menawarkan menu Rahmah di seluruh negara kini boleh dilayari di laman sesawang menurahmah.kpdn.gov.my. Langkah itu bagi memudahkan orang ramai memilih premis yang diinginkan untuk menikmati menu Rahmah. Ujar Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh, peniaga yang menawarkan menu Rahmah di premis mereka juga boleh mendaftarkannya. Perbincangan semula dengan pengusaha restoran yang berdaftar akan diadakan sekiranya harga barang meningkat bagi mengelak mereka terbeban. Jadi kalau ikut analisa ekonomi, dia on a downward trend dan hujung suku pertama akan turun kepada 5% lebih kurang. Jadi insya-Allah kita doakan ya bahawa dia tidak membebankan peniaga-peniaga kerana unjuran tersebut ya. Tapi sekiranya lah unjuran tersebut berubah, sebab keadaan ekonomi ni kita tak menentu, sekiranya unjuran tersebut berubah, insya-Allah kita akan bincang balik. Boleh ditemui selepas Majlis Pelancaran Jelajah Menu Rahmah Negeri Pahang di Kuantan. Berbaloi dan menjimatkan, itu antara reaksi orang ramai dan peniaga makanan berkenaan program Menu Rahmah yang diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang dilancarkan pada 31 Januari 2023 baru-baru ini. Tinjauan kru RTM di restoran Cahaya Seafood 4 Kijal, Kemaman, Terengganu mendapati sebanyak 43 premis sudah berdaftar. Timbalan Menteri Senator Fuzia Saleh berkata jumlah itu dijangka meningkat. Jadi di Terengganu sekarang ni kita sudah ada 43 premis ya, restoran yang menawarkan menu Rahmah. Ya, 43. Jadi mereka berdaftar di portal rasmi KPDN iaitu menurahmah.kpdn.gov.my. Ya, jadi apabila mereka berdaftar di situ, hari ini kita petang ni pun portal akan live. Jadi sesiapa yang nak mendaftar untuk menawarkan menu Rahmah di premis masing-masing boleh mendaftar dekat portal tersebut. Jadi 4 menu yang ditawarkan berserta dengan air.
ya untuk RM5. Jadi saya dimaklumkan harga sebelum menu rahmah ialah RM7.5 ya. RM7.5 dan ini dengan air RM5. Jadi amat-amat berbaloi, tak ada dikurangkan dia punya jumlah atau portion, sama saja dengan yang sebelum ini. Beliau ditemui selepas melancarkan pelaksanaan menu rahmah di restoran Cahaya Seafood 4 Kijal, Kemaman, Terengganu petang tadi. Program Jembe Terengganu kita 2023 di Kampung Baru Penarik Setiu meriah dengan kehadiran pengunjung khususnya penduduk tempatan yang turut serta dengan pelbagai aktiviti yang diadakan. Lebih menarik, program kali ini berlangsung berlatar belakangkan suasana di persekitaran pinggir pantai Kampung Baru yang dikenali sebagai salah satu tempat kunjungan dan tumpuan orang ramai menjalankan aktiviti riadah di daerah berkenaan. Kehadiran pengunjung khususnya pada sebelah petang memeriahkan lagi suasana gerai pameran, jualan dan aktiviti permainan tradisional yang diadakan di tapak program. Pada sebelah malam bersempena sambutan Ishraq dan Mikraj pada setiap 27 Rejab Hijrah, berlangsung ceramah bertemakan Ishraq Mikraj bertempat di Surau Kampung Baru Penarik seusai solat Maghrib. Ceramah disampaikan pensyarah bahasa Arab UiTM Kampus Dungun, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat yang turut disiarkan secara langsung menerusi segmen Suara Masjid di Terengganu FM. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, Perangkap Pengarah Bahagian Program Radio Nur Ain Bakir dan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu Sabri Mansur. Penganjuran kali kedua Hari Terbuka Putrajaya bakal berlangsung pada 2 sehingga 5 Mac ini di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Maujud memaklumkan kelainan yang ditampilkan tahun ini ialah pelbagai kementerian dan agensi akan membuka kaunter khidmat pelanggan masing-masing dalam satu kawasan sebagai pusat sehenti. Jelasnya inisiatif itu memudahkan pengunjung mendapatkan perkhidmatan kerajaan di satu kawasan dan pada masa sama melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Termasuk juga diskaun ke atas semua saman-saman yang kita keluarkan ke atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penduduk. Juga melibatkan agensi penguatkuasa seperti PDRM yang juga akan memberikan diskaun potongan ke atas saman-saman terpilih oleh mereka, dan juga kaunter-kaunter perkhidmatan yang akan diberikan oleh kementerian dan agensi yang berada di Putrajaya. Hari Terbuka Putrajaya itu juga bakal memberikan limpahan rezeki kepada peniaga kecil-kecilan. Kita jangkakan lebih kurang 115 peniaga, melibatkan sebahagian besar daripadanya peniaga-peniaga makanan dan juga peniaga-peniaga yang akan menjual barang-barangan lain. So kita jangkakan untuk tempoh 4 hari itu mereka dapat menjana pendapatan keseluruhannya hampir RM500,000. Antara aktiviti termasuk pameran produk pelancongan Putrajaya dan produk domestik negara yang diadakan dengan kerjasama Tourism Malaysia. Penganjuran acara sebegini dilihat mampu merancakkan ekonomi setempat serta menarik lebih ramai pengunjung ke Putrajaya. Acara perasmian pada 2 Mac akan disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali. Manakala majlis penutupan dijangka dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 5 Mac. 50,000 pengunjung dijangka hadir ke Hari Terbuka Putrajaya ini. Sebanyak 160 masjid di Johor akan dilengkapi dengan capaian Wi-Fi menjelang penghujung Februari ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, pemasangan Wi-Fi fasa pertama itu juga akan dipasang di 140 sekolah agama terpilih. Kemudahan Wi-Fi di sekolah agama tersebut diperlukan bagi menjalankan latihan sistem digital. Selain itu, Muhammad Farid turut memberitahu pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkenaan sekolah agama yang daif di negeri Johor.
Alhamdulillah di Johor tidak adalah yang namanya daif ya. Tapi saya percaya semua sekolah agama kita sentiasa ditambah baik kalau ada kekurangan, dan kita sentiasa memperuntukkan, bahkan tahun ini peruntukan tambahan daripada Majlis Islam Negeri Johor sendiri banyak sebagai tambahan untuk memenuhi keperluan sekolah-sekolah agama kita untuk menjadi lebih baik keadaannya dan dapat memenuhi hasrat guru-guru dan juga keperluan anak-anak kita untuk belajar. Baik, sementara itu masyarakat Islam di Johor digesa bagi mendapatkan pandangan kadi terlebih dahulu sebelum terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan pegangan agama. Ia susulan video tular di TikTok memaparkan beberapa individu terlibat persembahan kuda kepang dipercayai di Johor yang melibatkan elemen pemujaan dan kerasukan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, semakan antara budaya dan agama perlu dilakukan bagi mengelakkan akidah terjejas. Saya mengesyorkan, menyeru semua badan-badan kebudayaan untuk menjadikan Pejabat Kadi Daerah sebagai badan rujukan. Sebab kadi-kadi kita ni orang yang terlatih, ternama dalam bidang agama. Jadi saya sangat menggalakkan semua pihak lah, bukan badan budaya je. Individu pun yang mungkin ada kefahaman keagamaan yang nakkan penjelasan, rujuk Pejabat Kadi. Bukan semata-mata sebab kuda kepang ini. Menurut Muhammad Farid, kajian tambahan oleh Jabatan Mufti berkenaan kuda kepang sedang dijalankan bagi menyemak beberapa elemen. Semakan akhir akan dijalankan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Batu Pahat sebelum mendapatkan ulasan daripada Jabatan Mufti sebagai maklum balas. Beliau berkata demikian semasa majlis sambutan Isra' Mikraj peringkat negeri Johor di Masjid Sultan Ibrahim Muar. Polis Melaka masih menyiasat isu tular melibatkan seorang anggota polis Balai Polis Air Keroh yang didakwa ada hubungan sulit dengan isteri seorang lelaki mualaf. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Petit, anggota polis berusia 36 tahun itu masih bertugas seperti biasa. Setakat ini memang pihak polis telah membuka kertas siasatan. Dan perkara ini masih dalam siasatan lagi lah, sebab kita ada banyak elemen-elemen yang kita kena siasat. Sepertinya kita kena hantar handphone daripada forensik apa semua tu untuk kita tentukan kesahihan aduan yang dibuat oleh si pengadu ni. Tapi saya nak mengingatkan pada masyarakat semua dan dalam isu ni saya tak ada kompromi. Kalau melibatkan salah laku anggota, memang pihak PDRM kita tak akan teragak-agak mengambil tindakan. Dan dalam isu ini kita memang telah pun mengambil tindakan dan sedang dalam siasatan PDRM lagi. Siasatan dibuat bahagian D11 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka mengikut Seksyen 498 Kanun Keseksaan, iaitu memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan niat jenayah. Semalam tular video seorang lelaki mendakwa seorang anggota polis menjalin hubungan dengan isterinya hampir setahun. Anggota bomba bantuan Muhammad Nizar Hamid yang cedera di pergelangan tangan kiri akibat digigit beruang matahari 2 Februari lalu menerima bayaran faedah hilang upaya sementara daripada Pertubuhan Keselamatan Pekerja Perkeso. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, Muhammad Nizam adalah pencarum skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS di bawah perkhidmatan sokongan yang dibiayai sepenuhnya kerajaan. Skuad prihatin telah bertindak pantas di mana sebaik saja dimaklumkan dalam waktu Nizam menerima rawatan, kita telah mendapatkan maklumat dan kes ini telah diproses dan diluluskan pada 9 hari bulan 2. Jadi seterusnya kita telah memulakan bayaran faedah pertama iaitu hilang upaya sementara, dan jika perlu rawatan perubatan, pembedahan dan sebagainya juga akan ditanggung di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri. Beliau berkata demikian pada sidang media di kediaman Muhammad Nizam di Bukit Besar, Kota Sarang Semut, Kedah. Tambahnya, anggota bomba berkenaan akan ditanggung di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri sekiranya perlukan rawatan perubatan dan pembedahan.
Persaingan Liga Malaysia musim ini diharap menjadi medan kebangkitan pemain tempatan untuk mempamer permainan lebih berkualiti dan konsisten sekaligus menyaingi kehebatan pemain import. Demikian hasrat yang diluahkan legenda dan bekas jurulatih tanah air Datuk Zainal Abidin Hassan yang mahu melihat musim 2023 ini menjadi anjakan baru buat arena bola sepak tanah air. Sebelum ini, Malaysian Football League MFL memperkenalkan beberapa format baru dalam pertandingan Liga Malaysia musim ini, antaranya menambah penyertaan dalam saingan Liga Super kepada 14 pasukan berbanding 12 pasukan musim lepas. Justru bagi Datuk Zainal, peluang beraksi dalam setiap perlawanan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemain tempatan jika mahu memastikan diri mereka kekal dalam barisan utama pasukan masing-masing. Saya harap pasukan-pasukan memberi peluang kepada pemain-pemain tempatan, khususnya di bahagian-bahagian yang penting. Penyerang, pemain pertahanan, penjaga gol, pemain midfield. Jadi saya harap pemain-pemain ini dapat diberikan peluang. Tetapi mereka mesti menunjukkan satu mutu yang baik. Bekas pemain kebangsaan Muhammad Safi Saleh pula berpendapat juara 9 kali Johor Darul Takzim JDT sekali lagi diramal mendominasi Liga Malaysia musim ini. Kita tak perlu menafikanlah kekuatan mereka dan persiapan mereka. Pasukan lain harus bersaing untuk merebut kejuaraan. Mereka harus ada target untuk menjadi nombor 1 dalam Liga Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Gebang Bola anjuran sebuah televisyen swasta di Hotel Lee Meridian, Petaling Jaya. Majlis Olimpik Malaysia MOM menghormati keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang tidak menghantar skuad bawah 23 tahun B23 kebangsaan ke Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China September depan. Presidennya Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria bagaimanapun berkata MOM masih belum mengadakan perbincangan lanjut dengan FAM berhubung keputusan berkenaan memandangkan senarai pemilihan atlet ke Sukan Asia belum lagi dimuktamadkan. Bagi saya, setiap persatuan mempunyai perancangan mereka sendiri, medium long term, bagaimana mereka, pasukan mana mereka nak hantar. So I think we do respect tiap-tiap persatuan itu satu. Kedua, perancangan Asia Game ni kita masih ada masa lagi. Kita belum buat selection process, kita belum lagi berdiskusi dengan persatuan-persatuan. Selasa lalu, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin berkata, keputusan itu dibuat kerana penganjuran Sukan Asia begitu hampir dengan tarikh pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2024 yang dijadual berlangsung pada bulan sama. Sukan Asia 2022 berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober, sementara pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2024 dijangka bermula dari 4 hingga 12 September. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Selamat malam dan salam Malaysia Madani.